Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni kawan-kawan dah kata dia orang mau hari Sabtu untuk kita punya borak live dan topik yang telah dipilih ialah isu exhaust bising lah. Jadi sebelum kita nak pergi buat segi petang dalam pukul 6 kita buat, kita nak buat 1 jam pukul 6 sampai pukul 6.45 macam tu. So semua orang boleh siap-siap untuk pergi maghrib lepas tu. Belum kita nak cerita tentang isu exhaust bising ni, kita nak kena buat ulang kaji sikit lah tentang peraturan-peraturan yang terlibat lah, yang menyebabkan isu ni, benda ni ada di sini sekarang. Jadi kita tengok undang-undang dan peraturan berkenaan dengan tahap bunyi motosikal di Malaysia. Ada 3 akta yang terlibat di sini. Pertama sekali adalah Akta Pengangkutan Jalan, dan yang kedua Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor Pembinaan dan Penggunaan Pindaan tahun 2011, dan yang ketiga sekali Agreement Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescription for Wheel Vehicle Equipment and Parts which can be fitted and or be used on wheel motorcycle bla 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 bla. Jadi ini untuk pemula kan, kita kena nak dalam undang-undang ni semua benda kena ditentukan makna dia dengan tepat. Jadi kini dia ada definisi untuk motosikal pun ada dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987 itu Section 51B. Motosikal iaitu kenderaan motor yang mempunyai kurang daripada 4 roda dan berat tanpa muatan tidak melebihi 450 kg. Pergi timbang motor tengok, kalau lebih daripada 450 dia kira lembu ke gajah tak tahu, tapi kalau 2 roda lebih 450 dia akan kira motosikal lah. So di situ dia kurang pada 4 roda, jadi 3 roda pun masih lagi kira motosikal. Kita tengok pula kaedah-kaedah pembinaan motosikal ni lah. Yang ni sebenarnya kaedah-kaedah ni dia penting sebab di sinilah kita akan tengok di mana ada amendment tahun 2011 ni akan menggunakan UNECE tadi tu. Kaedah-kaedah ni boleh dinamakan kaedah-kaedah, dan kaedah ni mula berkuat kuasa tahun 2012 sudah 9 tahun sebenarnya benda ni berkuat kuasa, bukan baru dia benda lama dah. Jadi semua manufacturer yang nak bawa masuk Malaysia semua dia tahu, dia ikut yang ni So ini kita kena tengok ni, penting dekat sini kaedah-kaedah ni dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlibat dengan benda-benda ni semua. Jadi apa yang berlaku ialah dalam kaedah-kaedah ni dia kata dia tambahkanlah 9A dan 9B. Jadi dalam kaedah 9 ni dia ada macam jadual dia lah. Jadi dalam ni dia tambah kaedah baru 9A dan 9B. Jadi asalnya kaedah-kaedah kenderaan motor pembinaan dan penggunaan ni asal tahun 1999. Ini dipanggil kaedah-kaedah ibu. Maksudnya inilah dia punya basic rule asas dia yang kita gunakan untuk tentukan kenderaan macam mana boleh digunakan di Malaysia, pembinaan dia, kualiti, spesifikasi semua macam tu ada dalam ni lah kaedah-kaedah pembinaan dan penggunaan ni. Lepas tu dalam 9A ni dia cerita kenderaan tidak boleh dibina kecuali mendapat kebenaran daripada ketua pengarah JPJ lah. Dan dia kena ceritalah kenderaan ni untuk apa, kan, reka bentuk dia macam mana. Nanti bila dah dapat approval boleh, tapi nak dapat approval tu pun bukan main saja-saja suka aja. Ketua pengarah bukan boleh sign pasal dia kata dia suka, tak. Kita tengok 9A 1B pula, dia kata the body of the motor vehicle is made in accordance with plan and elevation, general arrangement drawings which have been so nak dapat approval tu kena hantar drawing dulu. Dah hantar drawing, daripada check drawing semua okey, tu salah satu syarat. Dan yang keduanya, benda ni juga kena ikut spesifikasi dalam jadual ketiga. Jadi hampa buat drawing tu, depa nanti check drawing tu mengikut syarat ke tidak dengan jadual ketiga. Dan juga yang D ni dengan apa-apa lagi lah syarat-syarat yang ditentukan oleh ketua pengarah JPJ. So di situlah kita tengok untuk kenderaan ini diluluskan untuk kegunaan di Malaysia, dia kena ada kelulusan, kena ikut drawing, ada drawing yang diluluskan, nak lulus tu kena ada drawing, dan drawing tu kena ikut jadual ketiga, dan apa-apa lagi syarat-syarat yang dikenakan. Dan kat sinilah dia cerita nanti dalam schedule Rule 9A jadual ketiga ni, dia kata item nombor 12 ni UNECE Regulation 41 Uniform Provisions Concerning the Approval of Motorcycle with Regard to Noise. Ni dia.
Dia mai kat situlah. Itu dia punya benda yang akan menetapkan tahap ni daripada sini. Dia benda UNECE ni maksudnya ini diterima secara global lah. Daripada sini dia masuk ke undang-undang Malaysia tadi tu melalui kaedah-kaedah pembinaan tadi. Jadi angkat dia ataupun terima dia sebagai undang-undang kita melalui tadi tu ni, warta ni lah tadi ni. Dan daripada situ kita akan enforcement dia pula ialah mengikut Akta Pengangkutan Jalan. Jadi mula-mula peraturan tu berada di luar Malaysia, kita bawa masuk melalui kaedah-kaedah kenderaan motor ni, dan kita nak kuat kuasa gunakan Akta Pengangkutan Jalan. Dalam Akta Pengangkutan Jalan ni, kita tengok balik Akta Pengangkutan Jalan. Dalam Akta Pengangkutan Jalan ni, Section 6, larangan bagi kenderaan motor yang tidak mematuhi kaedah-kaedah. Ni nak tunjuk kesalahan yang menyebabkan boleh jadi operasi apa semua, macam mana boleh tahan kita ambil motor kita, tangkap saman semua. Dia kata kat sini Section 6 atau untuk Akta Pengangkutan Jalan 1987, larangan bagi kenderaan motor yang tidak mematuhi kaedah-kaedah adalah tidak sah di sisi undang-undang untuk menggunakan suatu kenderaan motor yang tidak mematuhi. Kita faham lah kan, kita baca, kita tengok ni, dia kena ikut syarat lah. Syarat dia pembinaan, berat, kelengkapan, kegunaan, usia dia pun ada juga ni dalam kadang-kadang ni semua. Dia ada syarat dia pula. Dia tak sah kalau tak ikut ni semua, kecuali ada syarat. Pasal tadi kaedah-kaedah gini pembinaan tu, menteri sebenarnya dia boleh bagi pelepasan untuk tak ikut rules of construction tu. Dengan syarat menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta membenarkan tertakluk kepada apa-apa sekatan dan syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam pemberitahuan tersebut. Jadi kenapa yang antara sebab yang dia boleh tukar ni, yang khas dibina sama ada bagi maksud khas atau bagi tujuan dugaan pengangkutan jalan atau percubaan dan kenderaan motor jenis baru atau jenis yang diperbaiki. So ni untuk kenderaan-kenderaan prototype lah, maksudnya bila Pro 2, Proton, siapa ke Modernas nak buat kenderaan baru, nak keluar prototype. Jadi untuk prototype tu mungkin tak lulus lagi dengan rules of construction tu sebab kenderaan-kenderaan tersebut sedang dibangunkan. Mungkin ada benda teknik baru yang nak digunakan ke, ataupun nak uji sesuatu yang baru. Dia tak lulus lah apa-apa syarat, tapi dia dibenarkan sebab dia kenderaan prototype. Motor kita jarang nak dapat pelepasan ni pasal kita bukannya manufacturer. Tapi kalau kita ada mungkin bisnes untuk hasilkan komponen, kita boleh apply benda ni sebenarnya. Jadi untuk buat ujian ke apa-apa boleh. Dan menteri boleh membatal, mengubah atau meminda apa-apa pemberitahuan dibuat di bawah section ni. Dia boleh batal, tapi dia tak boleh batal ikut suka dia pasal kita ada perjanjian dengan antarabangsa. Sebab undang-undang ni semua ada implikasi tempatan dan juga antarabangsa. Jadi bila kita dah terima UNECE tu dan kita ada satu badan yang kompeten untuk menguji kenderaan-kenderaan ni semua, dia akan ada satu orang panggil reciprocal effect. Maksudnya bila kita uji kenderaan kita, dia boleh terima kita punya tahap ujian kita ataupun keputusan ujian kita untuk digunakan di negara mereka. Sebagai contoh lah, kalau kata kita punya Miros ke siapa ke uji kenderaan dan dia kata kenderaan ni lulus tahap ni, standard-standard kita yang kita gunakan, dan kita hantar nak ekspor kereta tu, dia orang boleh terima sebagai asas lah. Mungkin dia akan uji lagi sekali, tapi sebagai asas dia boleh gunakan kita punya laporan. Jadi kita menjadi ahli ataupun kita menjadi member ataupun kita menerima peraturan-peraturan antarabangsa ni supaya apa-apa ujian yang kita lakukan juga mereka boleh terima. Jadi produk-produk kita juga kita boleh uji tempatan dan hantar keluar. So kita tak boleh main suka-suka walaupun menteri ni boleh tukar ataupun dia kata boleh dengan syarat boleh tukar apa-apa cara ataupun syarat-syarat, dia tak boleh akan tukar ikut suka-suka dia lah. Tertakluk kepada section ni kan, tidak sah untuk menggunakan kan. Ini yang pertama sekali. Yang kedua dia kata menteri boleh batal atau meminda. Yang ketiga dia kata tidak sah untuk menjual atau membekalkan atau menawarkan untuk menjual atau membekalkan sesuatu kenderaan motor yang untuk dihantarlah apa-apa keadaan menyebabkan penggunaannya dalam keadaan sedemikian menjadi tidak sah dari sisi undang-undang menurut section ini. Ni yang menarik ni kat sini ni. Pasal ada juga kawan-kawan kita yang bangkitkan kalau motor tu mereka bawa masuk grey import, pasal grey import tak ikut vehicle type approval VTA, jadi dia orang boleh bawa masuk kenderaan daripada luar, masuk sampai ke sini, lepas tu dia jual kenderaan tu dah dimodifikasi. Salah ke tidak? Kalau saya tengok kat sini nampak macam salah, tapi kena ingat saya bukan peguam. Jadi awak tak boleh ambil apa yang saya cakap ni sebagai pendapat saya lah, sebagai orang biasa. Saya bukan pendapat sebagai peguam. Awak tak boleh ambil ni sebagai nasihat undang-undang lah, tapi ini yang nampaknya macam kalau dia jual, dia pun kantoi sekali dengan kita.
Lepas tu dia kata tertakluk kepada section ini adalah tidak sah untuk mengubah satu kenderaan motor hingga menjadi keadaan begitu tidak sah di sisi undang-undang. Maksudnya tak boleh guna, tak boleh jual dan tak boleh modify. Ni tiga-tiga ni adalah satu kesalahan, adalah kesalahan. Dan jika telah digunakan, dijual atau dibekalkan atau diubah dengan melanggar syarat-syarat, mana-mana orang yang menggunakan atau menyebabkan atau membenarkan ianya digunakan sedemikian. Dan mana ni maksudnya yang pertama di bahagian ni kita orang yang guna atau menyebabkan ia digunakan, dan mana-mana orang yang menjual atau membekalkan atau menawarkan untuk jualan sedemikian. Kenderaan yang salah ni kalau jual pun salah juga, menjadi satu kesalahan dengan syarat. Dengan syarat-syarat dia tak salah lah bahawa seseorang tu tidak boleh disabitkan dengan satu kesalahan jika dibuktikan bahawa kenderaan motor itu telah dijual, dibekalkan untuk ekspor, ataupun dia ada sebab munasabah mempercayai bahawa kenderaan motor tidak akan digunakan di Malaysia atau tidak akan digunakan sedemikian sehingga menjadi satu kesalahan. Maksudnya, sebagai contoh, ni saya punya pendapat, kalau kita modify motor tu untuk guna sebagai motor lumba, jadi motor lumba tak boleh guna atas jalan. Jadi ia tidak menjadi satu kesalahan untuk kita modify, untuk kita jual satu kenderaan yang tak ikut bila ianya tidak digunakan untuk atas jalan raya. Pasal peraturan tadi untuk jalan raya, ni kalau nak guna untuk racing, drag racing ke, circuit racing ke, apa ke, dia memang lain. Undang-undang dia boleh, tak salah. Yang tu boleh. Dan juga kalau jadi syarat lah, kita sebagai contoh, kita dah buat kereta jadi kereta racing kan, dan kita buat syarat masa kita nak jual itu, kita kata kat dia, kalau nak beli benda ni kena modify balik ataupun kena letak balik barang-barang sampai jadi macam asal. Kalau macam tu juga tak salah. Pasal orang ada yang minat kereta racing, dia boleh beli. Saya ada dulu kenal seorang ni, dia beli kereta racing di UK Ford Sapphire Cosworth, daripada Brody Britain punya pasukan lumba Brody Britain. Ini memang stage 5 penuh modify untuk lumba dah. Tapi dia cakap kat orang tu, saya nak bawa balik guna atas jalan. Jadi Brody Britain modify balik, pasangkan balik segala lampu lah, apa keperluan yang ada, seat belt, kerusi, exhaust semua senyap balik, ikut lulus, baru dia jual. Macam tu tak apa. So modifikasi itu sendiri tidak salah selagi ianya tidak digunakan atas jalan raya. Tu kita kena faham lah. Dia nak modify motor bukan salah. Modify motor boleh, tapi tak boleh guna atas jalan raya. Ni Section 64 ni, kuasa menyita. Ni lah bila kena tahan tu, sagi kena ambil lah motor tu. Pasal apa kena ambil motor tu? Kena tengok Section 64 ni. Masalah exhaust ni memang kena sita, sebab apabila mana-mana orang didapati atau dengan semunasabahnya dipercayai menggunakan satu kenderaan motor dengan melanggar akta ini, atau apa-apa perintah atau larangan yang dibuat di bawahnya, atau dengan melanggar terma lesen bagi kenderaan motor itu, mana-mana pegawai polis atau pegawai pengangkutan jalan yang diberi kuasa secara bertulis bagi maksud itu, boleh menyebabkan dibawa atau mengendaki orang yang menjaga satu kenderaan motor membawa kenderaan motor itu ke satu tempat yang selamat dan disimpan di situ sehingga dilepaskan atas perintah magistrate, ketua pegawai polis, pengarah atau datuk bandar. Dengan syarat dengan syarat motosikal tu tak boleh ditahan lebih lama daripada yang diperlukan bagi memastikan identiti pemandu atau menjamin tidak berlakunya lagi kesalahan itu. Jadi maksudnya untuk menjamin tidak berlakunya lagi kesalahan itu. Kalau motor tu exhaust dah pasang exhaust bising, hidup je motor salah tu dia tangkap, angkut, bawa balik pergi balai. Kecuali hang ada simpan dalam beg, hang kata ada ni exhaust ori ada tang ni bos. Cikgu, saya ada simpan exhaust asal. Jolok pasang exhaust asal, dia boleh test sekali, tengok lepas, okey boleh bawa balik. Tapi siapa yang bawa exhaust asal kat dalam motor tak ada kan. Jadi itu sebab bila kantoi benda ni, dia boleh sita motosikal. Jadi berjaga-jaga ya benda ni, pasal memang tak boleh nak, takkan awak kalau awak boleh perbaiki pada masa tu lain cerita. Sebagai contoh, katalah lampu tak menyala kan. Kadang-kadang orang memang bawa bulb spare, dia kata ni salah ni, lampu tak menyala. Sat tuan, saya ada bulb ganti, tak pasang, tak menyala. Dah lepas dah tak boleh start sita dah kan. Ni nak tengok ni balik ni tadi cerita tentang spesifikasi lah yang mereka duk kata salah ni, mana mai salah ni, mana tahap-tahap dia. Tahap-tahap ni mai daripada UNECE ni lah, regulation nombor 41 ni. Jadi dia tengok kat sini, uniform provision concerning the approval of motorcycle with regard to noise. So bila kita dia ada letak lah spesifikasi dia macam mana, ada semua tu ada diletakkan. Saya tak tunjuk kat sini lah, tapi kita nak tengok ni pasal dia ada cara ukur dia semua.
ukur ni ada yang statik, ada yang bergerak, dan ada spesifikasi bunyi berapa desibel apa semua. Dia tunjuk ni. Saya nak cerita yang ni pasal ni bab orang duk kata betul ke cara depa ukok ni? Cara depa ukok ni betul ke? Tahan motor pi ukok betul ke? Cukup ke syarat-syarat ni untuk ukok ni? Hampa reti ke tak reti buat? Ni dia cerita dah ni. Cara macam mana nak ukok dah. Motosikal tu kena ada atas level ground. Jadi untuk ini dia kata untuk motosikal kalau kena test stationary kena neutral lah, clutch ada. Tapi kalau macam skuter skuter tak ada neutral kan. Dia kata angkat tayar lepas tu uji. So ni dia cerita dia lah ni macam mana nak buat ni semua kan. Dia tunjuk cerita. Kalau ada tutup enjin, biar enjin tu tutup kan. Kalau kemudian test site, dia kata a suitable test site shall be outdoors and consists of a level concrete, dense asphalt or similar hard material flat surface. Dia tak boleh buat atas salji, atas rumput, atas tanah loose soil, tak boleh ada sound absorbing material pasal benda-benda yang lembut ni semua dia sound absorbing lah. Dia tu dia nak consist of a level dense material lah. Lepas tu juga kena ada di kawasan terbuka. Tidak ada large reflecting surfaces. Dia large reflecting surfaces ni dia bagi. Tak boleh ada benda-benda yang boleh memantulkan bunyi. Itu dia bagi definisi contoh such as park vehicles. Maksudnya dekat tempat tu tak boleh ada. Ni dalam jarak 3 meter So dia kata dalam jarak 3 meter daripada mikrofon tu tidak boleh ada benda-benda seperti kenderaan parking, tidak boleh ada bangunan, tak boleh ada billboard, tak boleh ada pokok, tak boleh ada pokok kecil, pokok renek, tak boleh ada dinding, dan orang pun tak boleh ada. Jadi jarak 3 meter daripada mikrofon. So kalau boleh, dia kata tak mau buat kat dalam belum boleh, guna semi anechoic chamber. Tapi ini ialah untuk ukuran VTA. Tapi kita kena pakai, pada saya rasa kena pakai cara yang sama lah. Pasal itulah ukuran yang menyebabkan kenderaan tu lepas. Jadi nak check dia betul tak betul, kena guna benda yang sama juga. So dia kata benda ni semua ambient noise ni penting juga ni. Regarding the measuring instrument, measuring instrument ni sebenarnya berada spesifik. Dia bagi tahu spesifikasi macam mana nak pakai, apa cara nak baca dia punya signal dia tu, dan benda tu kena calibrate. Calibration ni pun menjadi satu isu juga. Pasal dia kata kena calibrate sebelum guna. Adakah ada petunjuk bukti bahawa peralatan tu dicalibrate sebelum digunakan? Bila last dia punya calibration? Semua benda tu sebenarnya nak kena tengok. Jadi kalau kita nak challenge, kita nak lawan lah saman kita tu, kita boleh gunalah benda-benda ni. Saya nak tunjuk je, bukan saya seorang pahlawan. Saya nak habaq lah, kata benda ni semua boleh lah. Ini miscellaneous. Reading of the measuring instrument caused by ambient noise shall be at least 10 decibel lower than the sound levels to be measured. Maksudnya kalau kat situ tu bising sangat dan kita nak uji motor, katalah motor kita maksimum test crank 90 decibel. Tapi tak je bunyi kat luar tu pun dah 80 decibel. Tak lepas. Dia kata tak boleh lah, tu terlalu bising. Jadi perbezaan bunyi tu dekat sangat. Dia kata tak boleh nak baca dah lah. Tak betul. So dia kata kalau bunyi angin kuat pun tak boleh. Jadi maksudnya angin kuat ni, kalau ada angin kuat laju daripada 5 meter per saat, maksudnya lebih kurang 18 batu sejam pun tak boleh. Jadi kita boleh tengok lah, tanya dah, tuan betul ke boleh uji tang ni? Tengok ni saya rasa macam angin kuat. Nanti dia kena tunjuk lah dia punya angin punya meter, tunjuk. Angin kita dalam julat, lepas lulus boleh, baru boleh. Kalau tidak, ni semua benda-benda yang kita boleh gunakan untuk challenge. Okey, mikrofon ni daripada mana pula jarak dia daripada kenderaan? Microphone shall be located at a distance of 0.5 meter dengan error ataupun lebih kurang dia boleh lari 0.01 meter, maksudnya 1 cm boleh, 10 mm lah perbezaan antara 5 maksudnya boleh 0.51 ataupun 0.49 lah. Lepas tu dia tunjuk pula ni, dia lukis macam mana kan, sudut dia 45 darjah to the vertical plane containing the flow axis of the pipe termination. Ambil pik hang. So plus minus 5 degrees to the vertical plane. So kena ambil ada sudut dia pula yang tertentu. Jadi mikrofon tu kena paralel ataupun selari dengan permukaan jalan, dan sudut dia daripada tempat exhaust tu pula lebih kurang 45 darjah lah. Ini horizontal punya sudut lah. Dan dia punya reference point dia dekat ujung exhaust tu.
Ni dia tunjuk dia. Nampak ni. So kalau ini dia punya exhaust, dia tunjuk dah ni. Ni reference point dia, ni dia reference point. Ni lantai. Jadi macam mana nak ukur, dia kata ni lah dia. The flow exit report is at 90 degrees to the vehicle longitudinal axis. The microphone shall be the point furthest from the engine. So adalah ni cara-cara dia ni memang agak detail juga. Hampa baca ni sikit, tengok. Nanti kita nak sembang petang sekali lagi, hampa kena, jangan ikut suka cakap, kita tengok ni kita punya reference kita dah ada dah. Lepas tu dia tunjuk juga macam mana nak test ni. Dia kata adalah dia punya RPM dia kena berapa, ikut enjin tu. Kalau enjin yang punya red line dia macam sekian, macam ni cara dia. Enjin yang red line dia macam ni sekian, dah cara dia. Lepas tu dia kena buat macam mana sampai, dia kata berapa persen, katalah kena cecah berapa peratus daripada ada value dia bagi. Okey, kena sampai, katalah kena contoh, kena motor ni kena sampai 7,000 RPM. So crank lah sampai 7,000 RPM. Pegang 1 saat, lepaskan. Masa bila nak ukur masa 1 saat constant tu, setidak-tidaknya 1 saat. Dah habis 1 saat tu, lepas motor, lepas enjin, lepas throttle, dia turun balik pun masih lagi ambil measurement dia. Dan kat situlah kena ambil dia punya ukuran bunyi dia. Bila kita semakin maju, makin banyak peraturan, kita kena ingatlah benda-benda ni. Jangan lupa, jangan biarkan kita alpa dengan apa tanggungjawab kita sebagai penunggang atau pemandu. Pastikan. Jadi peraturan ni juga melibatkan kereta dan juga lori dan bas dan semua kena. Tapi hari ni kita cerita pasal motosikal sajalah. Okey, sampai situ je video kita hari ni. Saya tahu teknikal, tapi ni untuk macam ulang kaji lah sebelum kita sembang petang sekali nah. Okey, kalau suka tekan butang like, kalau manfaat share dengan kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan nak join petang sekali supaya dapat tengok ni saat petang sekali kita jumpa lagi lebih kurang dalam pukul 6 lah. Okey. Bandung Malaysia, Pemandu berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.